just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini. Teman-teman Bapak yang amat dihormati, ini satu kejutan buruk untuk Daim Zainuddin, untuk istri Daim Zainuddin, dan untuk anak-anak Daim Zainuddin serta sekutu rapat Daim Zainuddin, terutamanya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Disahkan bahwa Daim dan keluarga gagal untuk mencabar siasatan SPRM seperti yang dikongsikan daripada Sinar Harian. Permohonan bekas Menteri Keuangan Tun Dr. Daim Zainuddin dan keluarganya untuk mencabar siasatan SPRM terhadap mereka ditolak oleh Mahkamah Tinggi pada Isnin. Ini pasti satu lagi keputusan ataupun kejutan daripada Mahkamah untuk Daim Zainuddin dan kroni dan ahli keluarganya. Perkongsian daripada artikel Sinar Harian. Hakim Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh memutuskan demikian selepas menolak permohonan Daim 86 tahun dan keluarganya selaku pemohon. Permohonan terbabit difailkan Daim melalui firma guaman Tetuan Tommy Thomas di Mahkamah Tinggi pada 10 Januari. Dalam kes ini, Tommy mewakili Daim, istrinya, dan 4 anaknya. Nah, teman-teman, dalam perkongsian ini juga akhirnya apa pendedahan terkini daripada istri Daim Zainuddin. Dikongsikan pula daripada artikel Malaysia Kini, istri Daim cabar kesahihan undang-undang kes dedah aset. Isteri kepada Daim Zainuddin, bekas Menteri Keuangan, cuba mencabar kesahihan peruntukan undang-undang yang digunakan untuk menuduhnya berhubung pendedahan aset. Pasukan Peguam Naimah Abdul Khalid dari Raj and Such memfailkan permohonan kepada Mahkamah Session Kuala Lumpur merujuk kepada Mahkamah Tinggi. Isu sama ada Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009 melanggar hak asasinya. Naimah meminta Mahkamah Tinggi untuk menentukan sama ada peruntukan itu melanggar hak perlembagaannya daripada dipaksa untuk mengemukakan bukti yang boleh menuduh yang boleh digunakan terhadapnya dan haknya untuk perbicaraan yang adil. Untuk pengetahuan juga, seperti yang kita tahu, Daim Zainuddin dan istrinya sudah didakwa sebelum ini. Dan pada akhirnya ini keputusan mahkamah yang menolak. Dan ini yang dilakukan istri Daim Zainuddin, di mana beliau meminta Mahkamah Tinggi untuk menentukan sama ada peruntukan itu melanggar hak perlembagaannya daripada dipaksa untuk mengemukakan bukti. Dia juga memohon perintah penangguhan ke atas kes jenayah pendedahan aset yang belum selesai di hadapan Mahkamah Session, sementara menunggu pelupusan permohonan rujukan. Adakah persoalan selepas istri Daim Zainuddin memohon perintah penangguhan ke atas kes jenayah pendedahan aset yang belum selesai di hadapan Mahkamah Session ini? Mereka mungkin ada antaranya tertanya-tanya, adakah mereka ini tak mampu untuk mengisytiharkan aset? Mereka mengelak ataupun mungkin larikan diri. Tapi akhirnya pendedahan terkini bahwa mereka hanya memohon untuk perintah penangguhan ke atas kes jenayah pendedahan aset yang belum selesai itu. Saudara-saudara, di dalam isu ini, adakah pengakhirannya akan seperti satu pengakhiran yang buruk, yaitu mereka didapati bersalah dan akhirnya ditangkap? Itu menjadi persoalannya. Teman-teman yang dihormati, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Apa yang berlaku kepada Bersatu selepas 6 ahli parlimen daripada Parti Bersatu sah mengisytiharkan sokongan terhadap kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun kita boleh kata menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kita dapat lihat ke-6 MP ini berpaling tada sehingga memaksa Muhyiddin Yassin dan kepimpinan Parti Bersatu untuk memindah perlembagaan. Saudara-saudara, kalau
diluluskan pindaan itu, sudah pasti 6 MP ini terpaksa mengosongkan kerusi mereka. Seperti yang kita tahu, 6 ahli parlimen ini, ataupun mungkin segelintir daripada mereka, masih committed untuk menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim dan sanggup mengosongkan kerusi. Apa yang sudah terjadi kepada Bersatu selepas 6 MP ini mengalihkan sokongan? Ada yang kata Bersatu akan hancur, Bersatu akan bubar. Tapi semua itu menjadi persoalan, itu normal. Tapi ini satu pendedahan daripada Syed Abu Husin yang bagi saya mungkin tidak normal. Dengan menyebut nama Ketua Pembangkang ataupun Hamzah Zainuddin dan beberapa lagi pemimpin ataupun ahli parlimen Bersatu yang juga sebelum ini adalah bos besar Barisan Nasional yang menang atas tiket BN pada PRU 14 yang lalu dan akhirnya menyertai Parti Bersatu. Menurut MP Bersatu yaitu Syed Abu Husin menyatakan 5 MP Bersatu memang masih setia tapi dah tak selesa. Nah, di dalam senarai 5 MP yang dinyatakan Syed Abu Husin ini, di antaranya adalah Mas Ermiati, Ronald Kiandi, dan juga Hamzah Zainuddin. Kita dapat lihat dalam kenyataan ini ada 5 ahli parlimen Bersatu yang sedang menjeruk rasa walaupun masih kekal memberikan kepercayaan kepada Presiden mereka Muhyiddin Yassin. Ahli parlimen Bukit Gantang Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal malah mendakwa seorang daripada ahli parlimen terbabit adalah orang yang sangat penting kepada Bersatu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Syed Abu Husin mendakwa individu terbabit ialah Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Alasan yang diberikan Syed Abu Husin ialah mereka tidak senang dengan tindakan pemimpin tertinggi Bersatu yang dianggapnya enggan mempedulikan kesulitan setiap ahli parlimen parti terbabit. Mereka, 5 bekas pemimpin UMNO dalam Bersatu, itu tahu apa yang patut dibuat. Mereka tak selesa dengan keadaan sekarang. Malah Hamzah sendiri tak selesa sebenarnya, tapi dia terpaksa bertahan dalam keadaan begitu, menurut Syed Abu Husin. Beliau memberitahu selain Hamzah 4 lagi ahli parlimen yang sepatutnya segera mengalih sokongan kepada kerajaan ialah Akmal Hisham Abdul Aziz, Tanah Merah, Rosul Wahid Hulu Terengganu, Mas Ermiati Samsudin Masjid Tanah, dan Ronald Kiandi Beluran. Persoalannya saudara-saudara, selepas Bersatu ingin memindah perlembagaan supaya mengelakkan ada lagi ahli parlimen yang berpaling tada ataupun mungkin membelot, di sebalik inisiatif mereka itu untuk menghentikan perkara ini, malahan Syed Abu Husin membuat pendedahan ini yang menyatakan 5 MP tersebut sepatutnya mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Bayangkan kalau sekarang sudah ada 6 MP ditambahkan dengan 5 MP, sudah ada 11 ahli parlimen Bersatu yang akan menyokong Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, itu menjadi persoalannya. Bukan semakin pulih keadaan di dalam Bersatu, tetapi semakin parah pula sekiranya kita mendengar kenyataan daripada Syed Abu Husin ini. Mereka memenangi kerusi masing-masing atas tiket UMNO BN pada PRU ke-14 pada 2018, namun meninggalkan parti berkenaan untuk menyertai Bersatu. Malaysia Kini tidak dapat mengesahkan secara bebas dakwaan dibuat Syed Abu Husin itu. Nah, tuan-tuan dan puan yang abadi hormati, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.